Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Syirazi bin Ahmad Saimi daripada Diploma Dakwah Fakulti Kontemporari Islam. Nombor matrik saya 064624. Okey, sebelum saya meneruskan perbincangan saya pada hari ini, saya ingin mengucapkan terima kasih ke atas ilmu yang beliau telah curahkan kepada saya, pelbagai perkara-perkara yang bermanfaat yang telah beliau mengajar saya, iaitu Ustaz Abdul Halim daripada pensyarah Universiti Sultan Zainal Abidin. Terima kasih Ustaz atas apa yang telah Ustaz sampaikan kepada saya. Okey. Korang mesti tanya-tanya kan, apa yang sebenarnya saya nak sampaikan. So hari ini saya nak sampaikan satu tajuk yang korang semua pun dah tahu sebenarnya. Sebab tajuk ni sangat famous. Okey. Antaranya adalah kaedah undang-undang jalan raya mengikut usul fiqh. Okey. So jom saya nak terangkan kepada anda semua. Apakah maksud sebenar usul fiqh ni? Korang tahu tak? Ilmu usul fiqh ni merupakan satu cara untuk mengistimbatkan hukum syarak. Ia juga merupakan panduan untuk memahami serta mentafsirkan nas-nas Al-Quran dan Sunnah ketika merumus hukum hakam dan mendobek pemikiran maupun ijtihad. Okey. Di samping itu juga, manhaj bukanlah teknik sebaliknya. Ia adalah jalan yang akan memandu seseorang pengkaji menemui kebenaran sama ada dalam bentuk berita yang hendak dipastikan kesahihannya, iaitu pengkhabaran melalui periwayatan yang sampai kepada asal, atau isu yang hendak dipastikan kebenaran atau kepalsuan buktinya. So, untuk mudah lagi difahami, usul fiqh ini bukan semata-mata untuk mendapatkan hukum. Ia juga adalah salah satu kaedah yang mana daripada kaedah itulah kita akan dapat hukum-hukum berdasarkan dalil-dalil nas, Al-Quran dan Al-Sunnah. Korang mesti tertanya-tanya kan, bilakah ilmu usul fiqh ini datang dan bila pula ilmu usul fiqh ini berkembang? Jom saya nak ceritakan sikit. Ilmu usul fiqh ini datang pada zaman sahabat dan tabi'in. Terdapat sebarang bentuk teori yang digunakan secara khusus bagi pembinaan sesuatu hukum. Ketika hayat Rasulullah SAW, sumber hukum yang digunakan pakai hanya dua perkara, iaitu dari segi Al-Quran dan juga pengalaman Rasulullah SAW yang dikenali sebagai sunnah. Namun begitu, selepas Rasulullah SAW wafat, para sahabat telah meluaskan dakwah di daerah-daerah persekitaran hingga di luar dari sempadan Hijaz, iaitu sempadan Tanah Arab. Oleh itu, pelbagai isu yang baru timbul di kalangan masyarakat setempat dan memerlukan penyelesaian secara tuntas dan efektif. Nak dipendekkan cerita lagi, ilmu usul fiqh ini datang selepas Nabi Rasulullah SAW wafat. Okey, disebabkan pelbagai isu yang timbul, pelbagai masalah yang timbul. Okey, oleh itu kaedah usul fiqh ini digunakan pakai untuk mendapatkan hukum yang tepat. So sekarang korang semua dah faham apa itu ilmu usul fiqh dan bila datang ilmu usul fiqh ni. So jom kita masuk topik kita hari ini, iaitu undang-undang jalan raya berdasarkan kaedah usul fiqh. So apa itu undang-undang? Sistem peraturan yang diikuti oleh masyarakat kita, biasanya ini adalah peraturan sesuatu negara. Jika peraturan-peraturan ini dilanggar, orang yang melanggar peraturan tersebut mungkin dikenakan hukuman dan didenda oleh pihak mahkamah. Peraturan ini biasanya dibuat oleh pemerintah negara tersebut supaya rakyatnya boleh hidup, bekerja dan bersosial antara satu sama lain tanpa masalah. Nak tanya, undang-undang dalam Malaysia ni terbahagi kepada berapa? Cerita. Jawapannya dua. Yang pertama, undang-undang syariah. Yang kedua, undang-undang sivil. Okey, untuk undang-undang syariah, undang-undang syariah ini berdasarkan agama. Sesuatu sumber ataupun undang-undang syariah ini adalah daripada Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Manakala untuk undang-undang sivil merupakan sesuatu sistem perundangan, adalah undang-undang berkod yang menggunakan satu sistem peraturan komprehensif yang diaplikasikan dan ditafsirkan oleh para hakim. Undang-undang ini tidak selari dengan undang-undang agama Islam, tertaluk kepada semua masyarakat bukan Islam di Malaysia. Kebiasaannya orang-orang yang bermasalah, orang-orang yang melanggar undang-undang ini dalam negara kita akan dikenakan denda. Contohnya seperti orang yang jenis yang pertama, memandu dalam keadaan mengantuk hingga menyebabkan kemalangan atau kematian pengguna jalan raya lain. Yang kedua, mengubah suai basikal yang dipanggil lajak. Basikal lajak ni biasanya orang yang berusia remaja yang selalu menggunakannya. Kini basikal ini ditakdirkan sebagai kenderaan motor dan akan mengakibatkan denda minimum RM1,000 atau maksimum RM5,000 dan penjara tidak melebihi 12 bulan sekiranya disabitkan kesalahan. Seterusnya, ada juga yang memandu dengan tidak cermat dan tidak bertimbang rasa. Orang yang sebegini selalunya mengambil jalan kecemasan untuk mencapai destinasi dengan cepat. Hakikatnya salah.
Hukuman dan denda kepada persalahan ini minimum sebanyak RM5,000 atau maksimum RM10,000, manakala di antara 10 hingga RM15,000 bagi sabitan seterusnya. Dan apa yang paling bahaya sekarang? Memandu kenderaan tanpa lesen. Okey, so sekarang ramai sangat yang memandu tidak ada lesen kenderaan, sama ada dari segi motor, dari segi kereta. Yang inilah menyebabkan ramai polis dan tentera-tentera membuat sekatan untuk memberikan denda. So kepada pengguna-pengguna jalan raya yang kat luar sana, kalau tidak ada lesen kenderaan, janganlah cuba untuk menggunakan jalan raya. Susah sangat ke nak follow, nak ikut undang-undang jalan raya di Malaysia sekarang ni? Undang-undang ini dibuat untuk apa sebenarnya? Untuk korang juga. Salah satunya punca kenapa adanya undang-undang jalan raya ini adalah untuk mendisiplinkan diri kita. Dan juga melancarkan trafik lalu lintas. Sekiranya kalau korang semua tak follow, tak ikut undang-undang jalan raya, okey, sudah tentu kemalangan jalan raya akan meningkat setiap tahun dan kes kematian di atas jalan raya pun akan meningkat. So disebabkan itulah kerajaan sebuah negara membuat undang-undang jalan raya supaya nak mengurangkan semua kes kemalangan, kes kematian. Untuk siapa? Untuk korang juga. Korang, wajib ke kita kena mematuhi undang-undang jalan raya ni? Kalau untuk dalam hukum usul fiqh, hukum undang-undang jalan raya ini boleh dikaitkan sebagai maslahah mursalah. So korang tahu tak apa itu maslahah mursalah? So jom saya kongsikan. So maslahah ini bermaksud apa yang disebut oleh Imam Al-Ghazali adalah sesuatu benda yang mendatangkan manfaat dan menghalang kemudaratan. Okey, sebarang bentuk perkara yang memberikan kebaikan dan manfaat kepada manusia serta dalam masa yang sama ia menghalang keburukan dan kemudaratan ke atas diri mereka. Ini akan dianggap sebagai maslahah. So untuk maslahah terbagi kepada 3. So yang pertama, maslahah mu'tabarah ini diambil kira oleh syarak. Dari sudut disyariatkan beberapa hukum-hukum yang dapat menyampaikan ke arahnya, seperti menjaga agama, jiwa, akal, maruah serta harta. Kerana itulah syarak mensyariatkan jihad untuk maslahah memelihara agama, disyariatkan qisas untuk menjaga maslahah nyawa. So yang kedua, maslahah mulghah ini tidak menganggapnya sebagai maslahah yang diambil kira dan menjadikannya maslahah yang marjuhah. Contoh saya bagi maslahah orang perempuan mendapat kadar sama rata dengan saudara lelakinya dalam pembahagian harta pusaka. Okey. Yang ketiga adalah maslahah mursalah. Korang tahu tak bagaimana cara Nabi sebelum Nabi memulakan perjalanan? Yang pertama, Nabi akan memperbetulkan niatnya serta tujuan bermusafir ini kerana Allah Ta'ala. Yang kedua, Nabi akan melakukan solat sunat 2 rakaat sebelum memulakan perjalanan dengan mengharapkan kemudahan di sepanjang perjalanan. Dan perkara yang sering kita lupa dengan membaca doa sebelum keluar rumah untuk bermusafir dan mengharapkan pertolongan daripada Allah SWT. Korang tahu tak bagaimana Nabi berdoa kepada Allah sebelum memulakan perjalanan? Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billah. Pesanan saya yang terakhir, kerajaan ini buat undang-undang jalan raya bukan semata-mata untuk mendapatkan wang rakyat jelata, namun dia melakukan undang-undang ini untuk memastikan kes-kes kemalangan berkurang, apatah lagi kes kematian yang menyebabkan yang berpunca daripada jalan raya. So sekaligus apabila adanya undang-undang ini dapat mengurangkan segala kematian, segala kemalangan disebabkan jalan raya. Kalau korang kena denda disebabkan tidak mematuhi undang-undang jalan raya, korang tidak boleh nak salahkan kerajaan. Sebab kerajaan buat ini untuk korang juga, untuk mensejahterakan rakyat dan mengelakkan daripada berlakunya kekecohan. Okey? Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.